Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hanif bin Alamsyah, nombor matrik JK13786-21 daripada tahun 3 jurusan Sains Kemasyarakatan ingin membentangkan tajuk kursus JKA 328 Perkahwinan dan Persanakan. Secara umumnya, perkahwinan adalah hubungan sah di sisi undang-undang yang disempurnakan melalui upacara sivil atau keagamaan antara dua individu yang ingin tinggal bersama dan membentuk sebuah keluarga. Keluarga didefinisikan sebagai satu carta aliran yang dihubung antara satu sama lain berdasarkan hubungan pertalian darah dan perkahwinan daripada sepasang jantina yang berlainan gender dan dikenali sebagai suami dan isteri. Melalui perkahwinan tersebut akan menghasilkan anak dan terbentuknya struktur keluarga yang terdiri daripada ibu bapa dan adik-beradik. Lazimnya, ahli keluarga akan tinggal di bawah satu bumbung dan dikenali sebagai isi rumah. Secara tidak langsung, corak kehidupan akan terbentuk melalui perhubungan antara ahli keluarga melalui didikan yang diberikan oleh ibu bapa terhadap anak-anak, tahap hubungan komunikasi antara satu sama lain dan peranan-peranan setiap ahli keluarga. Berikut adalah diagram silsilah keluarga saya yang didahului dengan datuk dan nenek, kemudian didahului dengan bapa saudara dan makcik saudara, kemudian diteruskan dengan generasi saya iaitu kakak, kakak pertama, kakak kedua, abang dan juga adik lelaki. Berdasarkan latar belakang silsilah keluarga saya, ianya mengamalkan bentuk perkahwinan monogami. Monogami adalah satu bentuk perkahwinan yang melibatkan pasangan lelaki dan perempuan sahaja sepanjang hidup atau pada mana-mana satu masa jika dibandingkan dengan poligami atau poliamori. Monogami berlaku apabila individu mempunyai hanya satu pasangan yang boleh bertahan seumur hidup atau hanya jangka masa tertentu. Secara lazimnya, perkahwinan berbentuk monogami adalah sangat teratur di mana anak-anak akan diberikan perhatian yang sama rata, kasih sayang suami terhadap isteri tidak berbelah bagi, di samping harta sepencarian yang ada cukup untuk memberi nafkah kepada keluarga tanpa perlu memikirkan beban yang lain. Tambahan pula, perkahwinan berbentuk monogami adalah lebih bersistematik kerana ketua keluarga dapat menumpukan perhatian kepada keluarga di samping kasih sayang terhadap anak-anak tidak terabai. Seterusnya, pemilihan pasangan adalah eksogami. Eksogami adalah aturan sosial yang mengharuskan seseorang individu untuk berkahwin di luar kelompok sosial tertentu. Ianya mempunyai pertalian darah yang dapat meluaskan pengaruh keluarga dan menggalakkan perkembangan budaya. Pelbagai budaya dapat dikembangkan seperti tata cara kehidupan, adat kebudayaan dan pantang larang sesuatu tempat dan sebagainya. Eksogami merupakan sebuah perkahwinan yang melarang perkahwinan ahli kumpulan dengan mencegah perkahwinan dalam keluarga terdekat atau kumpulan yang sama. Bentuk eksogami terbagi kepada dua, iaitu heterogami dan homogami. Heterogami adalah perkahwinan antara kelas sosial yang berbeza seperti golongan atasan dan golongan bawahan. Homogami merujuk kepada perkahwinan dari kelas sosial yang sama. Eksogami dikelaskan kepada tiga jenis, iaitu yang pertama, eksogami dalam budaya. Yang kedua, eksogami dalam biologi. Dan yang ketiga, eksogami di dunia. Pola kekuasaan dalam keluarga saya adalah berbentuk bilateral. Suami isteri saling bekerjasama dalam menambah pendapatan keluarga. Selain itu, suami isteri boleh bertukar keutamaan dalam menguruskan keluarga. Tambahan pula, pola kekuasaan bilateral dapat memberi peluang kepada isteri untuk menyuarakan pendapat dan hak mereka dalam menentukan keputusan. Seterusnya adalah pewarisan harta pusaka. Dalam konteks ilmu faraid, harta pusaka ditafsirkan sebagai al-tarikah. Manakala dari segi bahasa pula, harta pusaka didefinisikan sebagai segala apa yang ditinggalkan oleh si mati atau dalam erti kata lain adalah harta sepeninggalan oleh si mati kepada seseorang yang berhak untuk mewarisinya. Manakala dari segi istilah syarak pula, bermaksud harta atau sesuatu yang ditinggalkan oleh si mati termasuklah harta benda, hak-hak kebendaan ke atas hak persendirian. Tujuan pewarisan harta pusaka berlaku
adalah disebabkan oleh kerabat ataupun keturunan, iaitu hubungan pertalian darah antara waris dengan waris disebabkan kelahiran dan hubungan perkahwinan yang sah. Dalam Islam, pembahagian harta pusaka secara sama rata mengikut kaedah faraid yang bertujuan untuk mengelakkan daripada berlakunya perebutan harta pusaka sehingga menyebabkan pergaduhan antara satu sama lain. Seorang ketua keluarga perlu bijak merancang dan menguruskan harta yang ada sebagai langkah persediaan awal sekiranya berlaku perkara yang tidak dirancang seperti kematian. Oleh itu, setiap ahli keluarga perlu mempunyai sifat amanah dan jujur dalam pembahagian harta pusaka. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum.